Di kalangan Syiah ini, masalah yang paling besar ialah dia dalam akidah. I'tiqad dia yang sangat berbeza. Syiah menyatakan siapa yang tak percaya beriman 12 ini terkeluar dia daripada jalan yang sebenar. Tapi Imam 12 ini juga terdapat dalam kitab-kitab hadis ahli sunnah. Sehingga Al-Imam Syafi'i menyebut bahawa jika semua orang kat dunia ni aku boleh percaya, aku tetap tidak akan percaya pada Syiah. Sahabat Rasulullah sendiri, kita nak pegang sahabat ke atau nak pegang dengan orang-orang yang terkemudian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syiah menyebutnya saja akan melontarkan pemikiran kita kepada beberapa masalah yang kurang enak untuk didengari. Nikah muta'ah, memukul-mukul badan sehingga luka adalah beberapa perkara yang amat sinonim dengan pengikut aliran ini. Dan sebagai sebuah masyarakat di sebuah negara yang mengamalkan untuk mengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, perkara-perkara ini dianggap pelik dan ganjil daripada ajaran asal Islam. Namun tahukah kita, apakah Syiah ini hanya berlegar di sekitar masalah itu atau ia lebih jauh daripada itu yang membabitkan dasar dalam agama iaitu akidah? Eksklusif minggu ini memaparkan kepada anda episod Syiah Mazhab atau agama baru. Pada asasnya kita tidak banyak mempertikaikan mazhab lain di sudut fiqh. Tetapi kita akan mempertikaikan apabila dia ada masalah di dalam masalah akidah. Dan masalah yang serius antara sunnah dan Syiah ini adalah masalah akidah. Bukan kerana sangat dia masalah muta'ah dan semua. Itu pun masalah. Tetapi masalah yang paling besar ialah dia dalam akidah. I'tiqad dia yang sangat berbeza dengan ahli sunnah dalam beberapa perkara. Termasuk masalah sahabat, masalah Quran dan berbagai-bagai lagi tentang masalah kewajipan mempercayai imamah dan menjadikan siapa yang tak percaya tentang imam-imam itu termasuk orang yang sesat bahkan kufur dan seumpamanya. Itu menjadikan dia sangat berbeza dengan kita. Apa yang anda saksikan ini bukanlah berlaku di Iran, tetapi ia adalah rakyat Malaysia yang memilih untuk menjadi pengikut Syiah. Memukul-mukul badan sehingga luka sambil mendendangkan syair atau puisi ketika 10 Muharram kononnya simbol kepada pembunuhan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu an, adalah antara yang sering menjadi gambaran bagi pengikut Syiah di dunia hari ini. Secara umumnya di Malaysia, pengikut dari aliran ini sering dikaitkan dengan kesesatan. Malah pada tanggal 17 Disember 2010 lalu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyerbu kubu Syiah di Gombak. Hasil serbuan tersebut menyaksikan pihak JAIS menahan hampir 200 orang pengikut ajaran itu yang turut membabitkan wanita dan kanak-kanak. Rentetan daripada peristiwa itu, satu serbuan susulan sekali lagi dilakukan oleh pihak JAIS pada Mei lalu ketika sekumpulan ahli Syiah mengadakan perhimpunan sempena menyambut hari kelahiran Sayyidatina Fatimah juga di Gombak. Namun, apakah sebenarnya yang membuatkan mereka ini dianggap sesat? Syiah dari sudut pandangan ahli sunnah memiliki beberapa masalah yang membabitkan akidah di kalangan pengikutnya. Syiah Imamiyah misalnya dikatakan mempunyai kepercayaan yang melampau dalam keyakinan mereka terhadap Imam 12 yang mereka percayai seperti yang terkandung di dalam kitab kepercayaan mereka. Dan tidak kurang juga ada di kalangan mereka yang dikatakan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami lebih lanjut,
Eksklusif tidak mempunyai pilihan melainkan berjumpa sendiri dengan mereka yang terlibat mengamalkan aliran Syiah ini. Ni Mak Abdullah Hassan ke? Bukan dekat mana Mak dia? Abdullah Hassan merupakan seorang pengamal Syiah yang agak terkenal di negara ini. Berusia 64 tahun, lelaki ini mengamalkan ajaran Syiah tanpa tersembunyi. Beliau merupakan antara pengikut Syiah Imamiyah yang agak lama bertapak di negara ini. Biarpun tanpa sebarang temu janji, kami mengunjungi premis beliau di Pendang Kedah untuk menemuinya dan menyelami sendiri tentang fahaman yang beliau bawa. Nyata nasib menyebabkan kami apabila beliau sudi menerima kunjungan kru eksklusif. Melihat apa yang tersimpan di dalam premis beliau ini, kami menyedari betapa seriusnya beliau dalam mengamalkan ajaran Syiah. Bersama beliau, kami dapatkan sedikit info apa itu Syiah. Baginda menyatakan bahawa ini Ali dan kumpulannya atau pengikutnya adalah orang-orang yang diredai dan meredai di hari kiamat. Artinya pengikutnya itu ada dengan nama Syiah. Artinya Syiah ini satu kelompok yang disebut sebagai pengikutnya Ali. Atau kalau juga dalam Quran mengatakan pengikut ini berbagai-bagai golongan adalah dengan perkataan Syiah juga. Jadi dalam konteks ini, Syiah itu adalah dikaitkan dengan pengikutnya, dikaitkan dengan Ali alaihissalam, iaitu pengikutnya Ali alaihissalam. Syiah di Malaysia boleh dikatakan kian berkembang. Baru-baru ini di Johor misalnya tersebar berita mengenai perkembangan Syiah di selatan tanah air itu. Kami turut ke sana untuk mendekati kelompok ini. Selepas pemerhatian dibuat satu markas gerakan Syiah dikenal pasti. Lokasinya Hulu Tiram. Lelaki ini dikenali sebagai Pak Malik atau Ustaz Malik. Usia sekitar lewat 50-an, beliau mengakui telah mengikut gerakan ajaran Syiah ini hampir 20 tahun. Apa yang menyebabkan beliau begitu tertarik dengan gerakan ini? Sungguhnya aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, kata Rasulullah. Itu satu perkara yang amat berat. Al-Quran dan itrah Rasul. Mana itrah Rasul? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebutkan keluarga Rasulullah? Iaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husin dan 12 orang cucu-cucu dia lah. Al-Kulaini meriwayatkan bahawa Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu solat, puasa, zakat, haji dan walayah. Walayah itu adalah imamah, yang mana dalam riwayat itu mengatakan bahawa imamah itu adalah rukun yang paling utama, yang merupakan rukun nombor 1 bagi orang Syiah. Jadi perbezaan kita dengan Syiah sangat mendasar soal rukun, sehingga kita bimbang, kita tidak tahu apakah pandangan orang Syiah terhadap kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menolak rukun yang pertama Syiah, iaitu yang mengatakan bahawa wajib beriman kepada imamah, iaitu keimaman Sayyidina Ali dan juga keturunan Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah yang 12. Jadi ini menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Kalaulah sekiranya dalam satu agama terdapat 2 rukun yang berbeza. Apapun yang pasti, pasaran ajaran Syiah kini sedikit sebanyak mula mendapat sambutan terutamanya di kalangan muda. Melalui Pak Malik, kami turut berpeluang mengikuti majlis zikir di salah satu hauzah yang dianggap terbesar di Johor ini. Agak tertanya-tanya juga kami dibuatnya melihat perlakuan atau gerak-geri mereka. الصديق بالطاهرة فاطمة
نساء العالمين وصل على صدقي الرحمة. Tetapi, Syiah juga seringkali dikenali dengan kritikan keras terhadap para sahabat Rasulullah sehingga ada beberapa di kalangan yang dianggap sebagai kafir. Kita tidak mengkafirkan sahabat dalam arti kata bahawa sahabat ini semuanya tercela. Walaupun ada yang menyatakan bahawa hanya tinggal 4 orang sahabat yang baik, yang bagus begitu. Tapi artinya di sini bahawa irtidat atau berpaling ini bukan berarti jadi kafir. Tetapi mungkin dengan pengertian yang lain bahawa berpaling dari perintah Rasul. Itu saja, bukan berarti murtad sampai sehingga tinggal 4 orang. Bagaimanapun kenyataan beliau itu agak bertentangan jika kita bandingkan dengan kenyataan berikut. Allahu Akbar, Subhanallah. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله أكبر. Dia mungkin menafikan secara peribadi, tetapi buku-buku dia mengkafirkan. Dia memanggil Abu Bakar dan Umar sebagai Sanaman Quraisy, sebagai 2 berhala Quraisy. Jika mereka tak kafir, maka mengapa dia melaknat Abu Bakar dan Umar? Dan ini ada dalam buku-bukunya. Bahkan jika tengok dalam Raudatul Kafi, mereka dengan jelas menyatakan semua para sahabat telah murtad melainkan beberapa orang, iaitu Bilal, Miqdad, selain daripada kemudian Abu Dzar. Yang lain dianggap sebagai murtad, terkeluar daripada agama, iaitu Ammar juga dianggap tidak murtad. Jadi yang lain dikatakan keluar daripada agama. Tentu di antara mereka ialah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan juga sahabat-sahabat yang lain, Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di dalam ahli sunnah yang tidak mungkin. Bagaimana nak disamakan? Islam sebenarnya sebuah agama yang memiliki keluasan pemikiran apabila ia membabitkan perkara-perkara fiqh ataupun apa yang diistilahkan sebagai furu' ataupun ranting di dalam agama. Selagi mana perbezaan itu berteraskan kepada 2 sumber agung iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, Islam mempunyai pendirian yang tetap dan tegas apabila ia menyentuh soal akidah. Kita saksikan paparan seterusnya. Jika diikutkan, sejarah kewujudan mazhab ini agak panjang. Ia bermula daripada zaman para sahabat Rasulullah. Kronologinya bermula daripada beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam selepas wafatnya Rasulullah. Pembunuhan khalifah ketiga dalam Islam iaitu Uthman ibn Affan, kekhalifahan Ali bin Abi Talib, peperangan Jamal dan Siffin serta pembunuhan Sayyidina Husin antara kronologinya. Di kalangan beberapa ilmuwan sirah atau sejarah Islam, ada yang mengaitkan kewujudan Syiah ini dengan seorang tokoh bernama Abdullah bin Sabah yang dikatakan menjadi pengasas kepada mazhab Syiah. Dikatakan beliau adalah seorang munafik berketurunan Yahudi yang turut menjadi dalang terhadap pembunuhan khalifah ketiga dalam Islam iaitu Uthman ibn Affan. Beliaulah yang membentuk pemberontakan sehingga tercetusnya pembunuhan tersebut dan membentuk aliran Syiah. Sejauh mana asas kebenarannya? Memang sebab begini, mengenai tentang Abdullah bin Sabah ini telah jelas banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Syiah sendiri yang menyatakan bahawa Abdullah bin Sabah ini sebenarnya seorang manusia yang tidak wujud. Kalau kita lihat dalam tulisan para ulama ahli sunnah juga, seperti Syekh Mahmud Abu Rayyah umpamanya, ulama tua di Mesir, seperti juga yang dituliskan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, iaitu Syekhul Azhar, yang menyatakan bahawa memang
Abdullah bin Sabah ini tidak pernah wujud dalam sejarah. Namun demikian, beberapa buku atau kitab Syiah sendiri ada menyebutkan kehadiran atau kewujudan individu bernama Abdullah bin Sabah. Tapi yang penting tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ialah watak yang wujud, yang disebut. Jika mereka mempercayai tarikh Tabari. Tarikh At-Tabari, di samping dia adalah riwayat yang berbagai-bagai. Ada yang Syiah, ada yang tidak Syiah dan seumpamanya. Dia hanya mengumpulkan riwayat. Dia juga menyebut tentang Abdullah bin Sabah melalui riwayat Sa'id bin Umar. Jika mereka menyatakan bahawasanya riwayat Sa'id bin Umar tidak boleh percayai, Rijalul Kishi, iaitu kitab Syiah sendiri, menyebut tentang kehadiran Abdullah bin Sabah. Iaitu buku Syiah sendiri menyebut nama Abdullah bin Sabah dan peranan Abdullah bin Sabah. Selain itu, antara isu yang sering dilaungkan oleh Syiah ialah mengenai Sayyidina Ali radhiyallahu an yang dikatakan sepatutnya menjadi khalifah pertama Islam selepas wafatnya Rasulullah. Oleh kerana itu, Syiah dikatakan menolak kekhalifahan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan juga Uthman Ibn Affan. Ini kerana terdapatnya hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa Ali adalah pengganti beliau. Peristiwa ini berlaku ketika pulangnya Rasulullah daripada mengerjakan haji pada Hajjul Wada'. Dan di sinilah Rasulullah kemudian menyatakan, alastu aula bikum min anfusikum. Bukankah aku ni orang yang paling utama kepada kamu daripada diri kamu sendiri? Maka jawab seluruh daripada para sahabat yang hadir pada ketika itu, yang ada bersama dengan Rasulullah pada ketika itu 120,000 orang. 120,000 orang. Maka semuanya menyatakan bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya Ali bin Abi Talib menyatakan, man kuntu maulahu fahadha Aliun maulah. Siapa yang telah menjadikan aku ini maulanya, maka Ali lah maulanya. Jadi maula ini boleh diartikan dengan berbagai-bagai. Jadi kerana itu kita tak boleh selewengkan perkataan maula ini. Ini hadis Ghadir. Hadis Ghadir ini ada perbahasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, iaitu man kuntu maulahu fa hadza Ali huwa maulah. Sesiapa yang aku pemimpin dia, maka Ali ini adalah pemimpin dia. Nabi tidak menyebut khalifah, Nabi menyebut maulah. Maulah adalah orang yang memimpin, kan? Fulan maula fulan, kan? Perkataan pemimpin yang mengganti Nabi disebut sebagai khalifah, tapi Ali disebut sebagai maulah. Hadis ini ada konteksnya sendiri. Ada orang mengkritik kepimpinan Ali di Yaman. Jadi Nabi menjawab, siapa yang menganggap aku pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya, kerana aku yang melantik Ali. Ia menjawab dalam konteks itu, bukan dia menyatakan hendaklah selepas aku Ali menjadi khalifah. Hadis Ghadir ini memang di kalangan Sunni sendiri ada yang menyatakan sahih. Tetapi sahih yang disebut oleh Sunni tidak dengan tafsiran yang sedemikian. Tapi orang Syiah, dia pandai dalam bukunya, dia akan tulis, orang Sunni menyatakan sahih, imam ni, semua Sunni kata sahih. Memang mereka kata sahih. Walaupun ada yang sebagainya tidak menafikan kesahihan hadis itu. Mereka katakan sahih. Tetapi mereka memberikan tafsiran yang sebenar kepada makna hadis ini. Orang moden seperti Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah yang telah meninggal, dia keluarga Nabi. Dia sendiri dalam bukunya tentang Sirah Nabawiyah menyatakan Nabi bercakap dalam konteks itu, bukan menyuruhkan keluarganya menggantikan jawatan khalifah. Jika sekiranya Ali layak jadi khalifah, kemudian Ali membiarkan Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah dan menolong mereka lagi semasa pemerintahan mereka, tentu Ali melakukan suatu kesalahan. Dan mana munasabah untuk para sahabat yang ribuan mendengar hadis itu, tiba-tiba ribuan itu berpakat tak mau memberi jawatan itu pada Ali dan nak beri pada Abu Bakar dan Umar. Beberapa aliran Syiah di Malaysia dipercayai telah bertapak sejak sekian lama di negara ini, iaitu sekitar lewat 70-an. Kejayaan revolusi Iran misalnya, antara yang menjadikan ia lebih mudah untuk menular ke serata pelosok dunia yang turut membabitkan Malaysia. Oleh kerana itu, nama Khomeini atau sering dipanggil Ayatullah Khomeini atau nama sebenarnya Mustafa Ahmad Al-Musai Al-Khomeini begitu dekat dan terkenal di kalangan pengikut Syiah. Di kalangannya ada yang menganggap beliau seorang imam yang amat alim dan warak. Tapi buat kami bagi mazhab Syiah ini menganggap beliau seorang ulama yang baik. Sehingga
Syahid Mutahari dalam satu perkataannya menyatakan, selama 25 tahun saya berada bersama dengan Imam Khomeini, saya tak pernah tengok dia buka sampai lutut, tak pernah tengok dia buka sampai nampak lututnya. Artinya adab akhlaknya itu paling tinggi. Apalagi lah dengan tuduhan-tuduhan mengakukan beliau telah muta'ah dengan kanak-kanak yang berumur 8 tahun dan sebagainya yang telah dipublishkan dalam sebahagian buku-buku untuk memburuk-burukkan Imam Khomeini. Tetapi tidak kurang juga ada yang meragui akidahnya. Jadi, siapakah sebenarnya Khomeini? Khomeini sebagai tokoh politik, saya mengatakan dia seorang tokoh politik yang efisien. Seorang tokoh politik yang hebat, yang berjaya. Di sudut bagaimana dia dengan wilayatul faqih, dengan berbagai-bagai pemikiran politik yang boleh mencetuskan gerakan ataupun boleh mengawal revolusi. Tetapi itu soal politik. Seperti ramai lagi tokoh-tokoh politik, dia bukan Muslim, tapi mereka adalah orang yang hebat dalam politik. Hebatnya politik Khomeini tidak bererti betulnya akidah dia. Betulnya akidah dia. Sa'in Hawa rahimahullah antara orang yang kagum Khomeini pada peringkat awal. Tapi akhirnya apabila dia pergi ke Iran, dia tengok Khomeini, dia baca Khomeini, dia tulis buku Al-Khomeini Syuzuz fil Aqidah, Aqaid wa Syuzuz fil Mawaqif. Pemikiran Khomeini yang pelik pada akidah dan pelik pada pendirian. Ganjil pada akidah, ganjil pada pendirian. Jadi Khomeini fatwa-fatwa dia macam antaranya fatwa bahawasanya hari kelahiran Mahdi itu lebih penting daripada hari kelahiran Nabi SAW. Itulah fatwa yang besar yang disiarkan melalui TV Kuwait, radio Kuwait dan seumpamanya. Walaupun dunia Islam meminta supaya dia menarik balik, tetapi dia rasa bahawasanya itu adalah seruan dia. Seperti yang kita lihat bahawa Khomeini hanyalah salah seorang daripada pemimpin Syiah yang meneruskan legasi Syiah yang telah wujud sebelumnya, yang telah dibawa oleh Al-Kulaini, Al-Qummi, Al-Tabarsi dan lain-lain imam-imam Syiah yang sebelumnya. Itu sebab kita boleh lihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Khomeini, seumpama Al-Hukumah Al-Islamiyah, begitu juga dengan Kashful Asrar, banyak riwayat-riwayat yang disebut oleh Al-Kulaini, Al-Khomeini itu diambil oleh imam-imam yang sebelumnya. Seumpama Al-Kulaini mengatakan bahawa imam bagi orang Syiah itu fa inna lil a'immah maqaman mahmudan lam yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Seperti Khomeini menukilkan daripada riwayat Al-Kulaini yang mengatakan bahawa bagi imam-imam Syiah itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang tak boleh dicapai oleh malaikat, yang hampir tak boleh dicapai oleh nabi yang diutuskan oleh Allah. Jadi perkara yang seumpama ini kita lihat menyalahi ijma' para ulama yang mengatakan bahawa makam keimanan yang tertinggi sudah tentulah para nabi dan rasul, yang sangat-sangat berbeza, disebabkan oleh nabi dan rasul dia imannya sentiasa bertambah. Dan bagi kita, tak kiralah kita ni pangkat apapun, imam dan sebagainya, sudah tentulah iman kita menaik dan menurun, bukan seperti para anbiya. Jadi kenyataan yang disebut oleh Khomeini yang sebenarnya diteruskan oleh Khomeini daripada apa yang telah ditulis oleh imam-imam yang terdahulu ni sangat bercanggah dengan prinsip-prinsip akidah yang sedia ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. 10 Muharram adalah antara hari yang dianggap penting dalam kalender pengikut Syiah yang digelar sebagai Hari Ashura. Antaranya adalah kerana pada tarikh tersebut dikatakan cucu Rasulullah Sayyidina Husin dibunuh dalam peristiwa Karbala. Sebab itu, antara aktiviti Syiah pada hari tersebut adalah memukul-mukul badan sebagai lambang pemudahan tersebut atau dikenali sebagai maktam. Namun selain itu, di Chota Bara Imam Bara di India dikatakan ada beberapa kelompok pengikut Syiah meraihkan 10 Muharram dengan pergaulan antara perempuan dan lelaki yang mirip kepada nikah muta'ah yang kononnya akadnya disahkan oleh Imam Mahdi. Benarkah ajaran itu terkandung di dalam Syiah? Jadi selidik punya selidik, ternyatalah bahawa ini suatu cerita yang cukup dahsyat. Tak pernah ada. Tak pernah ada. Kita tak tahu dari mana datangnya cerita ini. Kemudian padam lampu, kemudian kalau dapat anak tu anak yang soleh, ini satu, ya Allah, satu fitnah.
Di Carta Barat Imam Bara memang ada upacara 10 Muharram yang mana orang Syiah akan buat macam-macam upacara. Dan ini bukan, kalau dia nafi, buku-buku Syiah menulis. Ada orang Syiah yang bertaubat pun kerana terlibat dengan Carta Barat Imam Bara sehingga akhirnya meniduri keluarga sendiri. Ini adalah satu perkara yang dunia tahu tentang Carta Barat Imam Bara. Hari ini orang boleh pergi ke internet dan boleh tengok upacara di Carta Barat Imam Bara. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Hasyr ayat 8 hingga 10 memetik kata-kata Ali Zainal Abidin. Kata Ali Zainal Abidin, di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan 3 golongan. Sama ada engkau menjadi muhajirin ataupun engkau menjadi golongan Ansar ataupun engkau menjadi orang-orang yang datang selepas daripada itu yang mendoakan kepada kedua-dua golongan ini. Jika engkau tidak termasuk dalam 3 golongan ini, engkau bukanlah golongan yang dirahmati oleh Allah. Kata Ali Zainal Abidin, aku bimbang engkau terkeluar daripada agama Allah ini. Semoga apa yang kami paparkan sebentar tadi memberi pengajaran dan iktibar yang berguna kepada anda. Eksklusif minggu ini berakhir di sini. Tapi jangan lupa temu janji kita setiap Khamis jam 10.30 malam di TV1. Iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.